Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Jadi alhamdulillah, pagi ni ataupun tengah hari ni kita bertemu di alam maya, di alam maya dekat dengan page Tafaqquh Fiddin Bukit Helwa. Bukit Helwa, Tafaqquh Fiddin Bukit Helwa, itu menara Selcom, menara Selcom. Menara Selcom Bangsa ke situ namanya, Bangsa. Di pantai dalam. Saya pun lupa nama tempat dia. Okeylah, tapi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada hari ini menyambung siri kuliah kita yang agak lama tertangguh. Dan terima kasih kepada pihak Bukit Helwa yang sudi untuk meneruskan kuliah ini, untuk walaupun secara online, untuk menjaga ataupun memberikan kefahaman agama kepada staf-staf yang berkaitan dan juga orang-orang yang lain yang ada hubung kait dengan kita. Boleh share link yang ada untuk kita memanjangkan faedah untuk yang kita dapat pada pagi ini atau pada tengah hari. InsyaAllah kita akan sambung kitab kita pada kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis, tipu daya iblis. Cuma sebelum daripada kita sambung, saya ingatkan sekali lagi bahawa apa yang kita belajar adalah untuk memahami kaedah tipu daya iblis dalam memesongkan manusia daripada petunjuk Allah dan juga Rasul. Di mana seni, cara bagaimana mereka memesongkan manusia itu ada bermacam-macam. Matlamat mereka, syaitan ini, adalah untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam AS dan menjerumuskan mereka ke dalam neraka bersama dengan syaitan pada hari akhirat kelak. Allah mengingatkan kepada kita akan tipu daya syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Akan tetapi liciknya syaitan, mereka sangat hebat dalam memerangkap manusia. Termasuklah kita sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari godaan dan bisikan syaitan. Cuma kita berlindung kepada Allah dengan perlindungan yang sesungguh-sungguhnya, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan. Dan saya senantiasa peringatkan diri saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, makin kita baca kitab sebegini, makin kita diuji oleh Allah. Kerana bila kita dah tahu pintu tipu daya syaitan, kita bukan lagi orang yang biasa-biasa boleh syaitan tipu. Lalu mereka akan guna tipu daya yang lebih halus, lebih dahsyat, lebih serangannya lagi bertalu-talu boleh jadi. Apa pun yang menyelamatkan kita adalah Allah. Jadi banyakkan beristighfar kepada Allah, banyakkan beristiazah kepada Allah. Saya sendiri pun bila kita baca kitab ini adalah pengalaman-pengalaman atau kadang-kadang diri kita sendiri yang Allah Ta'ala uji. Kamu baca kitab tentang tipu daya syaitan, tapi apakah kamu mampu ataupun kamu benar-benar berperang dengan syaitan, atau kamu masih terjebak dengan tipu daya syaitan? Kita manusia, makhluk yang lemah. Jadi kita senantiasa minta dengan Allah, ya Allah, lindungilah kami daripada tipu daya syaitan. Dan kita senantiasa beramal dengan sunnah
beramal ibadah, kerana sesungguhnya hamba yang taat kepada Allah tidak akan dapat diganggu oleh syaitan. Ada orang kata jiwa yang lemah, orang kata jiwa semangat tak kuat. Tapi sebenarnya dia berbalik kepada bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga hamba-hambanya, Allah akan menjaga orang-orang yang dicintainya. Tinggal saja kita dengan Allah tu kita mesti clear. Baik. Kita akan sambung pada bab yang kelima. Bab yang kelima, tipu daya iblis dalam aspek akidah dan juga agama. Malah ini yang paling bahaya sekali. Apabila iblis menipu manusia dalam soal akidah. Bahaya saya kata kenapa? Kerana isu akidah adalah isu asas. Seandainya manusia itu selamat dari akidahnya, dia akan selamat di akhirat nanti. Tapi kalau manusia itu tergelincir akidahnya, walau zahir dia orang yang baik hati, orang yang rajin ibadat, tapi akidahnya tergelincir dan terpesong, maka orang ini berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Sebab itu syaitan sangat suka menipu, dan juga antara tipu dayanya adalah dalam aspek akidah dan juga agama. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita baca talbis iblis terhadap kaum Sufistaiyah. Syekh berkata mereka ini adalah kaum yang menisbahkan diri mereka kepada lelaki bernama Sufista. Mereka beranggapan bahawa segala sesuatu itu tidak punya hakikat. Bahawa segala sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, boleh jadi sesuatu itu akan terjadi dan boleh jadi pula tidak terjadi. Macam mana? Jadi semua ni tak ada hakikat belaka. Yang kita tengok ada tu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi yang kita tengok tu realiti dia ataupun sebenarnya bukan dia. Tuan-tuan, kadang-kadang ilmu macam ni kita nampak macam gempak tau. Tapi realitinya dia adalah tipu daya iblis. Dia adalah tipu daya iblis. Sebab tu kita tengok ada orang ajaran pelik-pelik macam-macam. Mengaku Islam tapi tak salat. Mengaku Islam tapi macam-macam dia punya akidah, kefahaman. Sebab apa? Sebab mereka ni ditipu oleh iblis. Jadi golongan Sofistai ni dia kata sebenarnya segala sesuatu tu tidak punya hakikat. Yang kita kata ada boleh jadi sebenarnya tak ada, dan boleh jadi sebenarnya ada. Wallahu a'lam. Dia tak katalah wallahu a'lam. Kalau wallahu a'lam tu cerita. Dia tak kata macam tu. Berbalik cerita wallahu a'lam ni. Saya ingat kadang-kadang orang kita ni wallahu a'lam, saya pernah sebut di Baitus Salam dulu. Wallahu a'lam ni kita serahkan ilmu pengetahuan tu kepada Allah. Karena kita dah bincang, bahas, kemudian kita serahkan ilmu yang sebenarnya kepada Allah. Lalu kita kata wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Tapi orang kita dah jadi wallahu a'lam ni penutup bicara. Saya pergi ke sekolah anak saya, kita duduk tunggu dekat masjid, ada announcement panggil anak. Diminta kepada Abdul Rahman tingkatan 1 sila datang ke masjid dengan segera. Lepas tu dia kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu apa tentang apa tu tak tahulah kita. Wallahu a'lam. Tapi setiap kali pengumuman wallahu a'lam. Panggil nama orang tu, ayah dia datang, wallahu a'lam. Jadi semua wallahu a'lam. Tak kena pada tempat dia lah, tak kena pada tempat dia. Baik, para ulama pernah mengajukan pertanyaan berikut kepada mereka. Apakah pendapat kalian ini mempunyai hakikat ataupun tidak? Jika kalian menjawab pendapat kalian tidak mempunyai hakikat dan kalian anggap batil, macam mana kalian boleh mengajak orang lain untuk meyakini pendapat yang tidak mempunyai hakikat? Seakan-akan dengan pendapat ini kalian mengakui diri sendiri tidak boleh diterima. Tapi kalau kalian mengatakan hakikat, maka kalian telah meninggalkan mazhab kalian. Jadi ulama pernah jawab dia orang ni, kata ni, lalan ini kamu sendiri ni hakikat ke atau bukan hakikat? Kamu ni ada ke tak ada? Kalau dia kata ada, maka dia telah menyelisihi mazhab dia. Kalau dia kata tak tahu hakikat kita ni, sebenarnya tak ada hakikat,
Jadi tak guna berbicara dengan orang yang tak ada hakikat, dan perkataan dia sendiri itu pun sudah menunjukkan kebatilan dia sendiri. Tapi ginilah, ada orang yang berdebat, kaki debat ni kita akan jumpa pesing-pesing macam ni. Terutamanya geng-geng hakikat makrifat ni. Ilmu hakikat gapo kita tengok ni, ada hakikatnya, ada yang makrifatnya. Baik. Dia menyatakan, aku mendapati banyak ahli kalam melakukan kekeliruan besar di dalam menyikapi kaum sufistaiyah. Para ahli kalam itu berdiskusi, berdebat dan menyatakan berbagai argumen untuk membantah mereka, padahal mereka tidak mengakui adanya hakikat maupun sesuatu yang nyata. Bagaimana anda bisa berbicara dengan orang yang mempunyai keyakinan? Aku tidak tahu apakah dia berbicara kepadaku ataupun tidak. So kalau dia kata setiap sesuatu ni tak tahu hakikat dia macam mana. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. So kita tanya dia, lah ni aku bercakap dengan kamu ni hakikat ke bukan hakikat? Betul ke bukan betul? Kalau dia kata betul, maka bertentangan dengan mazhab dia yang kata ada hakikat. Kalau dia kata tak betul, apa kita nak berbicara dengan orang yang tak menganggap sebenarnya kita tak ada pun? Pening. Jadi ini sebenarnya realiti tipu daya syaitan. Dan kita akan jumpa orang macam ni wujud. An-Nubakhti melanjutkan, orang yang diajak dialog haruslah seseorang yang mengakui adanya sesuatu yang mendasar dan mempercayai adanya sesuatu perkara, sehingga sesuatu yang diakui itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk meluruskan apa yang diingkarinya. Adapun orang yang tidak mengakui hal tersebut, berdebat dengannya sama sekali tidak bermanfaat. Bermanfaat. Syekh menerangkan menurut perkataan An-Nubakhti itu, menerangkan bahawa perkataan An-Nubakhti itu dibantah oleh Abul Wafa bin Uqail. Dia menegaskan sejumlah pihak menyangsikan bagaimana mungkin kami berdebat dengan mereka, mengingat hasil tertinggi yang diwujudkan para pendebat tidak lain melainkan menjemakan sesuatu yang semula ia masuk akal menjadi sesuatu yang berwujud konkret dengan cara menyebutkan argumen-argumen serta bukti-bukti nyata, serta menggunakan semua bukti itu untuk menunjukkan bahawa memang terdapat perkara gaib. Namun mereka bukan kelompok yang mempercayai sesuatu yang konkret sehingga mungkinkah mereka boleh diajak berdialog. Okey. Abul Wafa berkata ini adalah perkataan orang yang kurang sabar. Tidak sayugianya kita putus asa dalam menghadapi mereka, kerana apa-apa yang menimpa mereka tidaklah lebih dari sekadar rasa was-was. Abul Wafa sebaliknya dia kata apa? Tak payah tinggal kita pergi. Kita kena rawat mereka. Kalau kita lari itu kita kurang sabar. Okay? Tidak sepantasnya dada kita terasa sempit demi dapat membimbing mereka. Sebab mereka itu tidak lebih dari orang-orang yang tersesatkan kerana watak menyimpang. Perumpamaan kita dengan mereka hanyalah seperti seorang lelaki yang memiliki anak dengan salah satu matanya bermasalah, sehingga dia selalu melihat bulan ada dua. Sehingga dia yakin di langit ada dua bulan. Sang ayah kata bulan hanya satu. Yang salah adalah pada matamu. Tutuplah matamu yang bermasalah dan lihatlah bulan itu. Saat si anak melakukan apa yang diperintahkan ayahnya, dia pun mengatakan, aku lihat bulan hanya ada satu, sebab aku menutup salah satu mataku sehingga bulan selainnya tidak terlihat. Sang anak mengumpulkan ke syubhat yang kedua. Sang ayah kembali menegaskan, jika benar apa yang kamu katakan tadi, maka cubalah tutup matamu yang sihat. Lalu si anak melakukannya dan ternyata dia melihat bulan ada dua lagi. Dengan demikian dia pun menyedari kebenaran perkataan ayahnya. Jadi realiti kadang-kadang dia nak sebut sini ada pada pandangan kita yang memang rosak pada pandangan awal. Tak guna kita berdebat dengan nak menegakkan benda yang tak betul. Satu golongan tinggal gitu. Satu lagi golongan dia nak suruh kita faham orang-orang sebegini kena rawat dia,
kena jaga dan kena cakap dengan dia betulkan kefahaman sudut pandang dia terhadap agama. Jangan kerana dia tengok agama ikut kacamata dia pun rasa agama tu macam tu. Tidak. Sama seperti orang yang rosak mata. Dia tengok bulan ada dua. Seolah-olah agama ni macam ni satu, tu satu lagi. Tapi bila dia tutup mata sebelah, dia kata, nampak satu lah sebab satu sutup tu. Ayah dia kata kalau begitu, buka satu lagi mata. Hak rosak tu, tutup mata yang sihat, dia akan dapati bulan itu ada dua. Maka sedarlah dia yang sebenar bermasalah adalah sudut pandang matanya. Okey? Sudut pandang matanya. Jadi dalam bab akidah, Islam tak pernah salah. Yang salah adalah sudut pandang orang yang salah anggap terhadap Islam. Okey? Baik. Talbis yang seterusnya. Talbis iblis terhadap ahli falsafah. An-Nubakhti berkata, orang-orang bodoh yang mendakwa bahawa segala sesuatu tidak memiliki satu pun hakikat, akan tetapi hakikatnya tergantung kepada orang yang meyakininya. Orang yang terkena penyakit kuning akan merasakan madu itu pahit, sedang yang lain akan merasakan madu itu manis. Mereka berkata, demikian juga alam ini. Ia qadim menurut orang yang meyakininya qadim, ia muhdas menurut orang yang meyakininya muhdas. Warna adalah zat menurut orang yang meyakini ia sebagai zat atau sifat bagi orang yang meyakini demikian. Cerita panjang ni. Dia punya istilah-istilah pun pening. Okay? Tapi kita kena baca. Saya baca di banyak tempat dah. Satu-satu kita baca slow-slow kitab kita ni. Sebab terma-terma dia tu lebih kepada terma-terma ilmu bahasa orang ilmu tasawuf lah. Tapi kita nak suruh faham apa maksud dia yang sebenar. Okey? Sebab kadang-kadang mereka ni berhujah dengan akal lebih banyak daripada berhujah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey? So dia kata apa? Alam ni semua juga sama. Ada orang kata dia qadim, ada orang kata dia muhdas. Itu berlaku mengikut sudut pandangan masing-masing. Jenis payah ni. Kalau tak boleh nak kata salah ni naya. Tak boleh nak kata salah. Betul berlaku. Ada sudut pandang tu, ada sudut pandang sini. Naya. Mereka mengatakan sekiranya kita beranggapan dua keyakinan tersebut tidak ada, maka hakikat itu tetap bergantung kepada orang yang meyakininya. Mereka ini sama setipe, sejenis dengan kelompok Sufastaiyah. Kami bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian itu benar? Dia kata, benar menurut kami, salah menurut selain kami. Payah ni. Bila kita kata salah, dia kata salah menurut kamu, menurut kami benar. Sehingga akhirnya mereka tak nak kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Ini talbis. Dia menganggap ada ahli falsafah. Pada kami betul, pada kamu mungkin tak betul. Tapi tak apalah, kamu tak akan faham apa yang kami faham. Dia kata gitu. Sebenarnya dia ditipu oleh iblis. Supaya tak mengaku dia tu salah. Ramai tak zaman lalu gitu? Ada. Golongan-golongan yang anggap dia ni betul. Bila kita tegur, dia kata, hak kamu kata betul tu belum tentu betul. Kamu kata aku salah ni belum tentu salah. Dia kata betul ke tidak bergantung kepada keyakinan kita. Naya lagu tu. Setiap orang tu ada keyakinan dia masing-masing. Dia kata apabila mereka menjawab demikian, maka kami nyatakan kepada mereka, dakwaan bahawa pendapat kalian benar terbantah. Sedangkan pengakuan kalian bahawa pendapat kalian salah menurut lawan kalian justru ditompang bukti yang kuat. Dengan demikian siapa saja yang dapat membuktikan batilnya pendapat mereka dari satu sisi berarti dia telah membungkam mereka sehingga tidak perlu lagi menjelaskan rosaknya pendapat mereka.
Salah satu yang perlu ditanyakan kepada mereka ialah, apakah kalian mengakui bahawa sesuatu yang nyata itu memiliki hakikat? Ini hakikat makrifat ni tuan-tuan payah. Jika mereka menjawab tidak, maka kami anggap mereka tidak jauh berbeza dengan kelompok sufis ta'iyah. Namun jika mereka menjawab hakikatnya tergantung kepada keyakinan masing-masing, maka sejatinya mereka telah menafikan hakikat dari sesuatu yang nyata, sehingga bantahan yang disampaikan untuk mereka sama dengan apa yang disampaikan oleh kelompok sufas ta'iyah. An-Nubakti menyatakan di antara mereka ada yang berpendapat bahawa dunia ini terus berputar sehingga tidak mungkin seorang memikirkan hal yang sama dua kali, kerana segala sesuatu terus berubah. Kami menjawab, bagaimana mungkin disimpulkan seperti itu sementara kalian mengingkari sesuatu yang secara pasti dia dapat membuahkan suatu pengetahuan. Bahkan mungkin saja salah seorang dari kalian memberi tanggapan hari ini bukanlah tanggapan orang yang berdebat kemarin. Jadi kita nak kata apa? Ada manusia ni ditipu oleh iblis sehingga akhirnya dia melihat sudut kebenaran itu macam-macam, sehingga dia kata dialah betul, mungkin orang lain salah, ataupun dia menganggap realiti ni bermacam-macam. Kamu tengok aku salah, sebenarnya itu pada pandangan kamu, hakikatnya aku betul. Jadi selama bila dia nak kembali kepada kebenaran, dia tetap anggap dia betul. Bila orang kata kamu tak faham ayat dia, kamu tak sampai lagi benda ni, tuan-tuan, ni talbis iblis. Kalau kamu tak sampai, baik sampaikan kepada kita apa hakikat yang sebenar itu. Hakikat sebenarnya apa? Jangan ingat main-main dalam soal agama ni. Jangan ingat main-main. Dia bersembunyi di balik benda yang sebenar. Dia kata benda ni sama, yang sebenarnya begini. Yang sebenarnya bagi tahu. Dia tak nak bagi tahu pula, takut ternyata kebenaran dia atau kebatilan dia. Lalu dia kata, kamu tak tahu, belum sampai lagi tahap kamu. Yang kamu tengok ni memang pada pandangan kamu tak betul, tapi pada pandangan ahli hakikat dia betul. Jenuhlah kita nak betul. Sebab tu mereka ni terus-menerus bergelumang dalam kesesatan. Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Okey? Jadi asas kita tak ada, mana ada dalam agama gitu. Satu benda orang ni baca betul, orang ni baca betul. Agama tak akan membiarkan manusia duduk dalam keadaan begitu. Agama ni yang bagaimana kita sebut tadi, Allah dah nyatakan siap-siap dah, declare apa yang Allah Taala suka, apa yang mendatangkan pahala. Soal akidah macam mana, Allah dah declare siap-siap dah. Allah dah declare siap-siap. Dia yang kata hakikatnya begini macam-macam. Kita berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada tipu daya iblis. Yang seterusnya, panjang ni. Okey. Talbis iblis terhadap kaum dahriyin. Okey. Dahri ni apa? Dahri ni apa? Orang ateis. Orang yang menganggap bahawa tidak ada Tuhan dan tidak ada pencipta. Dan segala sesuatu itu berlaku dengan sendirinya, tanpa ada yang mengetahuinya. Tanpa ada yang mengetahui adanya sang pencipta dengan inderanya, tidak menggunakan akal untuk mengetahuinya, maka mereka pun mengingkarinya. Golongan Dahriyin ni, golongan yang berdebat dengan Imam Ahmad, ingat tak? Dia tak percaya adanya Tuhan. Imam Ahmad pergi naik kapal, lewat sampai. Dia kata, tak ada, aku pergi tunggu kapal, terlepas kapal. Lepas pada tu aku tunggu kapal, tunggu. Ada sepokok kayu hanyut di tengah laut tu, tengah sungai laut. Tiba-tiba kayu tu berhenti depan aku, terbelah dengan sendiri, tersusun dengan sendiri. Sehingga akhirnya siap macam kapal hingga aku boleh naik.
Pendebat tu kata bohong, mana ada orang boleh buat kapal jadi sendiri. Dia kata kalau kita habislah debatnya. Kalau kapal tak boleh jadi sendiri, macam mana kamu boleh kata alam semesta ni boleh jadi sendiri? Dia kadang-kadang ilmu debat ni kena orang-orang yang apa tu? Orang-orang yang akal dia cerdas. Bukan mudah. Tadi saya tengok video Syekh Ahmad Didat. Dia kata seorang syekh golongan missionary ni mari kat dia nak bagi tahu bahawa kamu ni baik semayang gapo-gapo baik apa semua selagi kamu tak beriman kepada Tuhan Yesus dan kamu percaya bahawa dia adalah anak Tuhan yang diturunkan ke dunia dan sanggup mati kerana menebus dosa manusia. Macam mana nak jawab? Dia kata kamu baik setara mana pun selama kamu tidak beriman dengan Yesus, mengakui bahawa dia anak Tuhan, kemudian dia mati disebabkan nak menebus dosa manusia, maka kamu tak ada apa-apa. Macam mana nak jawab? Missionary ni pergi dakwah kepada seorang syekh tiap-tiap hari, duk cerita benda sama. Sampai syekh tu kata, sudahlah, nak pelepas lagu mana? Saya dapat satu idea. Dia pun pergi, masa besok, sebelum besok missionary tu sampai, dia bisik ke orang kanan dia. Dia kata kalau dia datang nanti, lepas dia cerita tu, kamu buat lolok bisik. Bisik-bisik kat aku sikit. Bisik-bisik kat aku. Dia pun, okey. Bila orang tu ateis tu datang, Kristian tu datang, dia pun ajak Syekh ni masuk Kristian lah. Dia ajak Syekh masuk Kristian. Lepas tu dia pun, orang tu mari sebelah dia bisik-bisik sesuatu. Dia bila dengar buat-buat terkejut, kemudian dia menangis. Orang Kristian tu tanya, kenapa Syekh? Kenapa nangis ni? Dia nak terkejut, perhatianlah konon-kononnya. Tak apalah, tak apa, biarlah kamu tak tahu, aku seorang yang tahu, aku nak menangis. Dia nangis-nangis, padahal dia pura-pura nangis. Lepas tu, orang Kristian ni nak tunjuk simpati, dia kata, Syekh bagi tahulah mana tak aku boleh tolong. Tak, dia kata tadi orang tu datang, dia bagi tahu aku. Dia kata apa? Jibril alaihissalam telah mati. Aku menangis sebab aku sedih mikir Jibril dah mati. Dia pun menangis. Orang Kristian tu kata apa? Bodohnya kamu. Mana malaikat boleh mati? Mana malaikat boleh mati? Siapa senyum? Dia kata, mu lagi bodoh. Dah. Mu percaya malaikat tak mati, tiba-tiba mu percaya Tuhan mati. Tuhan mati. Kamu kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Datang ke dunia, dibunuh, salib sebagai menebus dosa manusia. Maknanya Tuhan mati. Dia kata malaikat, mu bodoh, dia kata. Malaikat mana mati? Syekh tu bila dengar perkataan tu, dapat poin kat dia. Dia kata, mu lagi berat. Kalau malaikat tak mati, macam mana mu boleh percaya Tuhan mati? Jadi kadang-kadang dia orang ni, kalau jadi mikir dengan akal fikiran ni, bahar dengan ayat Quran pun tak jadi juga. Kalau berimanlah. Tapi ada juga orang kepala, dia tak beriman dan tak percaya kepada Tuhan. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Talbis iblis terhadap kaum dahri. Mungkinkah seorang yang berakal sihat meragukan keberadaan pencipta? Logik tak? Orang yang, tapi nak ayatnya syaitan ni boleh tipu sampai manusia percaya dunia ni tak ada pencipta. Ajaib. Daripada mana idea ni datang? Padahal ini adalah tipu daya iblis. Bukan sekadar pada orang Islam, malah orang-orang Kristian. Ada juga orang yang terjebak sehingga akhirnya mereka tak percaya kepada kewujudan Tuhan. Seorang yang melewati sebuah lembah yang tanpa bangunan, kemudian saat dia kembali melewati tanah tersebut,
didapati hanya ada tembok yang terbangun, maka dia akan meyakini bahawa ada orang yang membangun tembok tersebut. Lalu bagaimana dengan bumi yang terdampar luas, langit yang terjunjung tinggi, bangunan-bangunan yang berdiri megah dan amat menakjubkan, serta tatanan alam yang berjalan penuh dengan hikmah ini? Bukankah semua ini menunjukkan adanya Sang Tuhan, Sang Pencipta? Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh seorang Arab Badui. Arab Badui ni Arab kampung. Dia kata apa? Tai unta tu menunjukkan adanya unta. Nak jawab gitu. Okey. Kalau tai unta tu merupakan tanda wujudnya unta, bagaimana indahnya alam semesta yang dipenuhi dengan keindahan, dan alam bawah yang dipenuhi dengan mahakarya luar biasa. Adakah kedua ini tidak menunjukkan adanya Tuhan yang maha lembut lagi maha mengetahui? Saya ambil contoh lain lah. Rasul kata, kadang-kadang contohlah, bila kita duduk tengah hutan, tiba-tiba kita tengok asap, apa kita kata? Terbakar. Selain daripada terbakar, kita kata ada orang, kan? Bukan kita tengok asap tu terbakar, banyak kita tengok macam asap kemoh, ada orang kat situ. Ataupun kita pergi ke terdampar di lautan, di pulau, sampai terdampar di pulau, kita pergi kat pantai, tengok ada bekas unggun api. Tuan-tuan nak kata apa? Unggun api itu jadi sendiri ke, ataupun kita kata ada orang kat pulau ni? Mana satu kita kata? Ada orang kat pulau, pasal kita tengok ada unggun api. Bila tengok ada tai unta, orang Arab Badui kata, kalau ada tai unta, mesti ada unta. Jadi kalau benda tu menjadi isyarat kepada kita wujudnya Tuhan, bagaimana alam semesta ni belum cukup untuk menjadi tanda kepada kewujudan Tuhan, yang tu tidak boleh diterima di akal. Tidak boleh diterima di akal. Sekiranya manusia memperhatikan dirinya, maka yang ada pada dirinya telah cukup membuktikan keberadaan Sang Pencipta. Dan semua itu pastilah boleh menyembuhkan akalnya yang sakit kerana mengingkari adanya Tuhan. Pasalnya di dalam tubuh kita terdapat berbagai macam hikmah yang takkan habis apabila dikumpulkan dalam satu kitab. Jadi tanda Tuhan ni wujud, tapi itulah nak ayatnya. Iblis ni boleh tipu orang sampai dia orang tu percaya Tuhan ni tak ada. Ajaib. Kalau kita mikir orang zaman dulu, ni orang cerdik pandai. Zaman sekarang ni ngaji universiti, bijak pandai, ada degree, ada master, ada PhD, tapi soal Tuhan, dia kata, aku tak percaya Tuhan tu ada. Inilah tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Dia kata kalau Tuhan tu ada, kenapa aku doa tak makbul? Kalau Allah tu ada, kenapa orang Islam mati kena bunuh, Tuhan tak buat apa-apa? Sedap dia. Hujah dia tu semuanya hujah yang remeh. Hujah yang remeh. Banyak jawapan yang boleh bagi. Boleh jadi Allah Ta'ala nak uji manusia. Boleh jadi Allah Ta'ala nak biarkan manusia yang jahat diazab, dan manusia yang baik diangkat darjat mereka. Boleh jadi dan boleh jadi. Boleh jadi dan boleh jadi. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang tu pasti. Kalau kita perhatikan diri kita sendiri sudah cukup sebagai tanda Allah tu wujud. Tubuh kita sendiri sudah cukup. Sesiapa yang memperhatikan tajamnya gigi seri untuk menghiris, gigi depan tajam, gigi geraham kukuhnya dia untuk meremukkan, lidahnya yang elastik boleh berbolak-balik makanan yang dikunyah, hebatnya limpa boleh melembutkan makanan dan mengedarkan tenaga ke sekujur tubuh sesuai dengan kadar khasiat yang diperlukan. Demikian juga dengan jari jemari yang diciptakan berruas-ruas
agar dapat ditutup dan dibuka, dan boleh digunakan untuk melakukan banyak hal. Tidak berongga, tidak kata berlubang-lubang tangan kita ni. Lalu mengingatkan fungsinya yang sangat banyak. Kerana seandainya dia berongga, lalu berbenturan dengan benda keras, kena yang benda keras, berlanggar, maka tangan kita mudah patah. Bahkan sebahagian jari dijadikan lebih panjang dari bahagian yang lain apabila agar ukurannya bila sama rata bila digenggam. Tengok. Hikmat ni. Jari tak sama. Hikmat dia. Tapi bila kita genggam jadi sama. Tengok. Bila kita genggam bawah ni sama. Sehingga bila kita tumbuk tangan kita ni elok je terletak. Okey. Juga memperhatikan sesuatu di dalam tubuh manusia, menjadi penopang tubuh manusia itu nyawa. Jika nyawa ini hilang, maka akal yang bertugas membimbing ke arah maslahat pun akan turut rosak, serta memperhatikan berbagai hal lainnya. Maka dia tentu dengan akal yang saya akan kata, apakah ada keraguan terhadap Allah? Pasti dia tak akan kata Allah ni ya ke ada, pasal dia dah nampak tanda. Siapa saja yang mengingkari kewujudan sang pencipta tidak akan dapat menemukannya, sebab dia mencarinya berdasarkan bukti-bukti indrawi, itu panca indera. Di antara manusia juga ada yang mengingkari sang pencipta secara total, kerana pada waktu tidak dapat menetapkan kewujudannya secara global, dia tidak dapat mengetahui kewujudannya secara terperinci, sehingga akhirnya dia pun mengingkari kewujudan Allah secara keseluruhan. Seandainya dia mahu berfikir, tentulah dia akan menyadari bahawa dunia ini banyak sekali perkara yang diketahui hanya secara umum, global itu umum, seperti nyawa dan akal. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengingkari kewujudan keduanya. Bukankah tujuan utamanya adalah untuk menetapkan adanya sang pencipta secara umum, ialah Allah Ta'ala? Jika demikian, bagaimana boleh ditanyakan seperti apakah Allah, apakah bentuknya, sementara dia tidak memiliki sifat maupun bentuk? Di antara dalil-dalil qat'i yang menunjukkan kewujudan sang pencipta adalah alam semesta ini merupakan sesuatu yang baru. Buktinya di alam semesta ini senantiasa berlaku ada saja hal-hal yang baru. Sementara itu segala sesuatu yang tidak terpisah dari hal-hal yang baru adalah baru, dan terjadinya sesuatu yang baru itu mengharuskan adanya sang pencipta bagi makhluk yang baru, kerana maka dialah sang khaliq, pencipta segenap makhluk. Pencipta segenap makhluk. Orang-orang etis ini membantah pernyataan kami bahawa sesuatu yang diciptakan itu pasti ada penciptanya. Saya suka dalam bab ni kadang-kadang kita dengar kuliah Ahmad Didat, kuliah Dr. Zakir Naik, sangat membuka minda cara mereka jawab kepada orang-orang non-Muslim, terutamanya etis yang tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Dia punya angle jawapan dia kita suka tengok. Nak membantah golongan yang kata Tuhan ni tak wujud. Tapi Iblis tak akan pernah berehat. Makin ramai manusia hari ni di dunia ni yang mereka anggap Tuhan tu tak wujud. Makin lama makin bertambah, makin lama dan makin bertambah. Jadi kita nak tengok jawapan dia macam mana. Ahmad Didat jawab macam mana, Syekh Zakir Naik jawab macam mana, supaya anak-anak muda kita selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi sains tu ngaji hebat dah. Lepas tu dia pergi kepada Tuhan, tak ada pencipta ni, tak ada. Kufurlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang-orang etis membantah pernyataan kami bahawa sesuatu yang diciptakan itu pasti ada pencipta. Okey. Kita baca sikit lagi. Okay. Mereka berpendapat dalam hal ini kalian bergantung kepada sesuatu yang nyata. Padahal pada prinsip itulah
kami mengkritik keyakinan kalian. Okey. Maka kami tegaskan bagaimana sesuatu yang diciptakan itu ada penciptanya. Sebagaimana sesuatu yang diciptakan itu ada penciptanya, maka produk yang diciptakan oleh sang pencipta itu pasti memiliki bahan asas untuk membentuk produk tersebut. Misalnya, bahan kayu untuk mengetuk pintu, atau untuk membentuk pintu, atau bahan besi untuk membentuk kapak. Mereka pun menyatakan dalil yang kalian gunakan untuk menetapkan adanya sang pencipta berkonsekuensi bahawa alam ini adalah qadim, telah ada sejak dahulu. Maka kami pun menjawab, kami tidak perlu menetapkan bahan baku. Tak perlu kata Allah jadikan daripada apa bumi ini. Bahkan kami katakan bahawa sang pencipta mampu mencipta segala sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Kita tahu bahawa bentuk dan rangka yang fiziknya terus mengalami pembaharuan, seperti bentuk lemari sebenarnya tidak mempunyai bahan baku utama. Namun pembentuknya boleh membentuknya sesuatu yang baru atau inovasi produk tanpa ada contoh sebelumnya, dan memang harus ada pihak yang membentuknya. Kami telah memperlihatkan kepada kalian bentuk sesuatu yang terbuat dari sesuatu yang berbeza, sementara kalian tidak mungkin memperlihatkan kepada kami sesuatu hal yang tercipta tanpa adanya peranan sang pencipta. Jadi ini jawapan dia kepada mereka yang tak percaya kepada Tuhan. Di kita sendiri pun sudah cukup dah untuk mengatakan Tuhan tu ada. Tuhan tu ada. Dan berbahas dengan falsafah ni payah nak menang. Sebab tadilah dia anggap angle kita tengok ni lain daripada angle yang dia tengok. Jalan keselamatan yang sebenar, tak kira lah angle mana pun, ikutlah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keselamatan kita. Tak ada yang lain daripadanya. Tidak ada yang lain daripadanya. Okey. Jadi kadang-kadang nak jawab orang-orang etis ni bukan dengan Al-Quran, bukan dengan, dia kena dengan logik. Tapi logik pun logik dari angle-angle yang ulama-ulama kita sebutlah. Yang kita pula pandai-pandai nak buat logik lain pula, nanti bengong penimpal lah habis. Orang tak faham logik kita, dia pula jadi pening. Jadi sebab tu isu akidah ni isu penting. Angle mana yang menyebabkan mereka berfikiran begitu, yang tu kita kena kaji. Sebab syaitan ni dia berusaha untuk menyesatkan manusia. Okay? Boleh jadi dia tak pergi kepada penyembahan berhala, cukup dia kata Tuhan tu tak ada. Pakat tak semua berlaku. Kalau tak semua berlaku, sekali dengan hak betul tak semua, hak salah apatah lagi, tetap juga dia tidak akan masuk syurga. Tetap juga dia tidak akan masuk syurga. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Penganut kefahaman neutral. Okey. Neutralis lagu mana? Ibnul Jauzi kata, tatkala iblis melihat minimumnya orang yang menyepakati dirinya dalam mengingkari keberadaan sang pencipta, kerana akal dapat memang memberi kesaksian bahawa sesuatu yang diciptakan itu pasti ada yang menciptakannya. Jadi iblis tengok, tak ramai orang beriman dengan ketiadaan Tuhan. Dia masuk lagi jalan pintu lain. Dia kata, tidak ada sesuatu pun yang diciptakan kecuali gabungan 4 unsur alam. Unsur apa? Unsur tanah, air, api, angin. Tanah, air, api, angin. Jadi kita ni wujud daripada tanah, air, api, angin. Nak merujuk sifat-sifat ni, akhir sekali penganut yang betul ni akan meninggalkan agama Islam. Akan meninggalkan agama Islam. Pasal apa? Sebab dia kata kita ni, kejadian ni kita dengan unsur-unsur ni.
Mana kewujudan Allah Azza wa Jalla dalam bab tu? Tak tahu, dia pun tak fikir sangat. Okey. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami tegaskan bahawa gabungan empat unsur alam tersebut menunjukkan keberadaannya, bukan menunjukkan bahawa empat unsur itulah yang menciptakannya. Jadi kita kata memanglah api, tanah, air, angin, api, angin. Kalau pun betul, ni adalah unsur, bukan dia yang mencipta. Bukan dia yang mencipta. Kemudian telah terbukti bahawa unsur itu tidak akan berfungsi kecuali jika bergabung dan bercampur, dan yang demikian menyalahi tabiatnya. Kenyataan itu menunjukkan bahawa unsur-unsur tersebut ditunduk dan diatur oleh Sang Pencipta. Terlebih lagi mereka membenarkan bahawa setiap unsur itu bukan makhluk hidup, tidak mengetahui dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dimaklumi bersama bahawa sesuatu aktiviti yang teratur dan tertata apik nescaya tidak akan boleh terjadi melainkan berasal dari yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Sebab bagaimana satu yang tidak mengetahui serta tidak memiliki kemampuan akan boleh berbuat sesuatu. Okey, jadi ni ada 3 tadi. Kumpulan akidah yang disebut oleh pengarang kita. Pertama, Sufistaiyah. Ni, yang kedua Dahriyah, golongan etis. Dan yang ketiga adalah fahaman naturalis, semula jadi ni juga. Dan mereka tak mengaku bahawa Allah yang ciptakan. Mereka kata ada unsur 4 yang bergabung jadi manusia, ada unsur angin, ada unsur air, ada unsur api, sehingga jalan jadi manusia. Kita kata pun, kalau pun ada, dia adalah unsur yang Allah Azza wa Jalla cipta. Unsur-unsur itu tadi bukan pencipta, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Okey, jadi itu golongan Dahriyah. Kemudian ada golongan Naturalis. Naturalis ni maknanya kita ni berada sebab unsur-unsur tadi. Seakan-akan dia menyembah pula unsur-unsur tadi. Semua itu adalah kebatilan. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti setakat tu. Okey, kita berhenti setakat tu pada 3 sifat 3 tipu daya iblis dalam bab akidah. Bab akidah ni ada banyak lagi. Tentang hari kebangkitan, iblis boleh tipu tentang penyembahan berhala, iblis boleh tipu tentang mempercayai reincarnation, kelahiran semula. Okey. Dalam masalah akidah, dalam masalah agama, kita akan bahas sedikit demi sedikit untuk kita memahami maksud daripada yang tertera di depan kita ni. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk kita mempersiapkan diri untuk mengalahkan atau bergawan dengan syaitan. Okey. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.